Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Iman bin Nur Aziz, nombor matrik 282983. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Nur Syahidah binti Muhammad Nordin, nombor matrik 282989. Tajuk kumpulan kami yang kami pilih ialah motivasi dalam pengurusan kerja. Pengenalan motivasi dalam pengurusan kerja. Motivasi intrinsik sebagai pelakon sesuatu aktiviti untuk kepuasan yang wujud dan bukannya akibat yang boleh dipisahkan. Motivasi intrinsik merujuk kepada motivasi yang didorong secara dalaman oleh seseorang. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang paling penting kerana ia membangunkan sosial, kognitif dan kebolehan fizikal. Seterusnya, motivasi intrinsik hanya boleh berpunca daripada dalam diri seseorang individu. Ia adalah satu situasi di mana hanya individu yang boleh memacu dirinya untuk melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dalam suasana sesebuah organisasi. Rangsangan untuk berprestasi baik hanya boleh berpunca daripada individu dan dianggap sebagai kuasa yang kuat terpancar daripada dalaman diri individu. Contoh motivator intrinsik termasuk tugas yang mencabar di tempat kerja, pengiktirafan di tempat kerja, pertumbuhan dan perkembangan pribadi, kualiti kerja, pencapaian dan tanggungjawab. Pandangan ahli sarjana dari segi perspektif motivasi pekerja dalam pengurusan kerja. London 1983 mendefinisikan motivasi kerjaya sebagai satu konstruk multidimensi yang terdiri daripada 3 elemen utama, iaitu daya tahan kerjaya, wawasan kerjaya, identiti kerjaya. Teori motivasi dalam pengurusan kerja. Teori motivasi adalah kajian tentang cara belajar dan memahami perkara yang memberi inspirasi kepada seseorang untuk mengejar hasil tertentu. Teori ini mempunyai banyak kegunaan, termasuklah dalam psikologi dan sosiologi. Tetapi ia juga penting untuk perniagaan, terutamanya berkaitan dengan pengurusan. Dalam pengurusan profesional, menggunakan teori motivasi untuk meningkatkan pengeluaran, keuntungan, kadar pengekalan pekerja dan tahap kepuasan pekerja. Menggunakan teori motivasi boleh termasuk menawarkan intensif menangani keperluan atau menyediakan ganjaran untuk memotivasikan pasukan untuk mencapai matlamat tertentu. Teori yang kami pilih iaitu teori hierarki keperluan Maslow. Hierarki keperluan Maslow ialah teori yang menggariskan jenis keperluan yang dipenuhi oleh seseorang untuk maju kepada keperluan yang lebih kompleks. Hierarki keperluan merangkumi 5 peringkat iaitu fisiologi, keselamatan, sosialisasi, penghargaan dan penyempurnaan kendiri. Fisiologi. Untuk memenuhi keperluan fisiologi atau asas kelangsungan hidup, anda boleh memastikan anda mempunyai air, tempat tinggal, pakaian dan makanan yang mencukupi. Dalam suasana kerja, gaji pekerja mungkin membolehkan mereka memenuhi keperluan fisiologi mereka. Dalam keselamatan, tahap ini merujuk kepada keperluan untuk berasa dilindungi di tempat kerja. Keperluan ini mungkin sejajar dengan pekerja yang berasa selamat di tempat kerja dan merasakan rasa keselamatan kerja. Sosialisasi ialah untuk memenuhi keperluan sosialisasi pekerja. Mungkin berusaha untuk rakan sekerja mereka menerima mereka, berusaha menjalinkan persahabatan di tempat kerja atau menyertai kumpulan untuk merasakan semangat kekitaan. Tempat kerja mungkin memenuhi keperluan ini dengan mewujudkan peluang untuk pekerja untuk terikat dengan menganjurkan makan tengah hari pekerja dan aktiviti pembinaan pasukan. Penghargaan. Pekerja sering mencapai tahap ini dengan menerima pengiktirafan yang boleh membantu mereka berasa yakin dalam kerja mereka dan meningkatkan harga diri mereka. Mengiktiraf pencapaian mereka dan memberi maklum balas positif ialah 2 kaedah yang boleh anda gunakan untuk membantu membina harga diri pekerja. Manakala penyempurnaan kendiri. Untuk mencapai tahap ini, pekerja mungkin berusaha untuk mencapai matlamat yang kompleks.
jangka panjang atau peribadi. Pekerja yang mengaktualisasikan diri juga mungkin berasa bermotivasi untuk menyelesaikan matlamat tempat kerja dengan berkesan. Kesan motivasi terhadap pekerja dalam prestasi organisasi. Pekerja bermotivasi lebih produktif bekerja yang bermotivasi setia kepada organisasi mereka dan mencari nilai dan status sosial dalam kerja mereka. Oleh itu, mereka terdorong untuk memenuhi diri terbaik mereka untuk organisasi. Kepentingan motivasi untuk pekerja dalam organisasi iaitu penggunaan sumber terbaik dan optimum, sumbangan maksimum, kos dikurangkan, peningkatan tahap kecekapan atau produktiviti, sikap kerjasama. Keperluan motivasi kepada pekerja dengan situasi semasa dalam sesebuah organisasi. Motivasi membolehkan dalam melaksanakan tugas kerja yang penting dengan kualiti dan kecekapan yang tinggi. Ini boleh memberi perasaan pencapaian semasa, menyelesaikan setiap tugas dan membantu menonjol kepada penyeliaan dan pengurusan untuk peluang kemajuan. Menjaga diri supaya kita dapat bermotivasi di tempat kerja adalah amat penting untuk memastikan terus bertambah baik dan kekal sebagai ahli pasukan yang produktif dalam sesebuah organisasi. Apakah faedah motivasi terhadap pekerja? Tahap produktiviti yang lebih tinggi, lebih banyak inovasi, tahap ketidakhadiran yang semakin rendah, tahap pusingan ganti kaki tangan yang lebih rendah. Simpulan daripada pembincangan di atas jelas menunjukkan bahawa motivasi pekerja merupakan salah satu faktor utama kejayaan organisasi. Gaji yang lebih baik, intensif keadaan kerja adalah beberapa faktor penting untuk memotivasikan pekerja. Walau bagaimanapun, penyelidikan telah menunjukkan bahawa pengiktirafan pekerja boleh memacu motivasi dengan ketara. Organisasi yang sentiasa mengiktiraf pencapaian dan usaha pekerja mencapai produktiviti yang tinggi kerana rangsangan motivasi. Pengiktirafan memberi pekerja rasa pencapaian. Ia membuatkan mereka berasa dihargai dan memberi mereka keyakinan dan kesanggupan untuk menerima cabaran baharu. Oleh itu, dengan program pengiktirafan yang baik, syarikat dapat meningkatkan pelibatan kesetiaan pekerja dan mengekalkan pekerja yang sedia ada.